Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Ogos 2023 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Saifuddin Nasution Ismail mencabar Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor memberikan bukti bagi menyokong tuduhannya. Terdahulu, Sanusi mengaitkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan seorang taikun Indonesia dalam isu REE. Menurut Menteri Dalam Negeri itu, dia sebelum ini sudah menunjukkan bukti berupa surat yang menunjukkan wujud kaitan di antara Sanusi dengan seorang suspek dalam kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE di Sik Kedah. Justeru, Sanusi juga wajar menunjukkan bukti bagi menguatkan dakwaan pengarah pilihan raya PN itu yang Anwar membawa individu terbabit ke Kedah untuk memohon kebenaran melombong REE. Kalau dia boleh tunjuk bukti, gambar atau surat permohonan, saya cabar Sanusi. Nah, sabar. Macam mana saya tunjuk? Hang tulis surat pada Menteri Dalam Negeri, saya ada surat. Hang kenai Sulai Kuat, saya ada gambar. Dia kena tunjuk. Bila masa ni minta. Bila masa Anwar bawa jumpa dengan Hang Sanusi, Hang bak mai. Tolong bagi tahu. Nah, orang bila lemah ni, batang kayu reput buat dia sambak. Nak janji jawab. Sementara itu, dalam sidang media hari ini, Saifuddin menegaskan bahawa beliau tidak akan berhenti untuk mendedahkan kepincangan berkaitan REE yang menjadi aset rakyat negeri Kedah. Terdahulu, Sanusi ketika berucap pada ceramah malam tadi mengajak Saifuddin menutup perdebatan antara mereka berhubung isu REE atau beliau akan mengeluarkan bom atom untuk Saifuddin. Tapi menghentikan pendahan bukan satu option. Dia nak mau pakat, okeylah, berhenti, jangan serang lagi. Ini aset rakyat negeri Kedah lah. Itu contoh dia. Jadi kalau saya kat peluru besar tu saya sembang lah. Saya pun ada peluru ya, beritahu dia peluru saya pun besar ya. Presiden Gerakan Dominic Lau tidak berkecil hati dengan apa yang berlaku pada ceramah Mega PN Best di Sungai Dua Selasa lalu. Beliau yang juga pengerusi PN Pulau Pinang berkata, kejadian berkenaan dianggap biasa dalam politik. Malah Dominic yang ditemui di Kampung Bagan Teluk Kumbar Pulau Pinang hari ini berkata, beliau tidak mahu mengambil perkara itu terlalu serius. Beliau berkata kejadian itu juga tidak menjejaskan reputasinya sebagai Presiden Gerakan dan pengerusi PN Pulau Pinang. Dominic yang juga calon PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bayan lepas menjelaskan, beliau tidak kisah sekiranya selepas ini tidak dijemput ke mana-mana program anjuran PAS. Hal ini kerana katanya, ia merupakan inisiatif parti komponen masing-masing untuk menganjurkan sesebuah aktiviti berkempen. Sebelum ini, media melaporkan Dominic didakwa dihalang untuk hadir ceramah Mega PN Best di Sungai Dua. Ceramah Mega itu menampilkan antaranya Presiden PAS merangkap Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Awang. Dilaporkan pengerusi PN Pulau Pinang itu diminta untuk meninggalkan majlis kerana dikatakan tidak diundang untuk menyertai program berkenaan. Dalam pada itu, gerakan meminta rakan sekutunya PAS menjelaskan insiden membabitkan presidennya Dominic Lau. Dominic sebelum ini dikatakan di pulau pada ceramah Mega PN di Sungai Dua pada Selasa lalu. Menurut akhbar China Kwong Wah Yit Po yang berpusat di Pulau Pinang, pengurusi gerakan negeri Oh Tong Kiong berkata kejadian itu amat dikesali. Oh menyifatkan penganjur ceramah itu bersikap biadab dan tidak menghormati pemimpin parti komponen dalam PN. Oh berkata demikian kepada pemberita selepas melawat pasar basah di Pulau Pinang. Sementara itu, Oh berkata Lau tidak meminta untuk berucap di atas pentas tetapi hanya mahu bertemu Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Justeru katanya penganjur tidak sepatutnya bersikap terlalu sensitif. Sempena dengan pilihan raya negeri dari sekarang hingga 13 Ogos, anda boleh membaca Malaysia Kini secara percuma selepas mendaftar.
Kami ingin menyampaikan maklumat kepada semua rakyat Malaysia supaya boleh membuat pilihan yang bijak di peti undi. Klik pautan dalam keterangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati Malaysia Kini secara percuma. Berita seterusnya, program kempen Presiden Gerakan yang juga calon PN di Bayan Lepas, Dominic Lau mendapat sokongan bekas Menteri Zuraida Kamarudin. Ianya walaupun Dominic seperti dipinggirkan dalam program ceramah di Tasik Gelugor, Pilau Pinang Selasa lalu. Bekas naib Presiden PKR itu dilihat menemani Dominic dalam satu kunjungan di pasar pagi semalam. Zuraida dilihat menyapa penjajah dan pengunjung dalam bahasa Mandarin namun menerima sambutan hambar. Pada satu ketika, Zuraida bertanya, "Ni hao ma, apa khabar?" kepada penjajah dengan seorang penjajah didengar membalas, "Bu hao, tak baik." Keputusan Dominic bertanding di Dun Bayan Lepas yang merupakan kerusi majoriti Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan penyokong PAS Pulau Pinang. Pada malam Selasa, Dominic yang tetap hadir ke program ceramah Mega PM PAS walau tidak diundang, dilaporkan telah diminta untuk meninggalkan program itu. Malah ketika pemimpin PN lain mengambil tempat di atas pentas, Dominic bersama sekumpulan penyokong PN sekadar menunggu di tepi pentas. Namun Dominic menafikan dia dihalau dan menjelaskan keberadaannya di sana adalah untuk berjumpa dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Tempoh 24 jam diberi Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil kepada dua individu untuk memohon maaf dan menarik balik tuduhan atau berdepan saman. Ini kerana mereka melontar fitnah kononnya beliau menyampaikan ceramah politik di sebuah masjid di Rawang baru-baru ini. Fahmi berkata notis tuntutan telah dihantar oleh peguamnya kepada penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdurrani dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang petang semalam. Menurutnya, notis tersebut bagi membersihkan namanya daripada tuduhan mengadakan ceramah di masjid, sedangkan beliau cuma menjelaskan tindakan mengharamkan kumpulan muzik The 1975 seperti diminta oleh ahli jawatan kuasa masjid ketika singgah solat di situ. Macam-macam fitnah dilontarkan, dilemparkan. Sehingga tempoh hari saya di Kuang, singgah sebentar. Tiba-tiba ada AJK dalam masjid tu minta saya, YB tolong jelaskan sikit. YB Menteri yang haramkan band 1975. Tolong bagi penjelasan sikit. Saya bagilah penjelasan. Kemudian ada orang snap gambar dan tuduh macam-macam. Kata saya berpolitik lah, saya berkempen lah. Tak ada tauliah lah. Baru petang tadi, Ketua Polis Selangor mengatakan berdasarkan siasatan 12 orang telah dipanggil. Saya, Fahmi Fadzil, tidak bercakap politik dalam masjid. Maka saya telah mengarahkan tuan-tuan dan puan supaya peguam-peguam saya saman Ahmad Dusuki dan saman admin bagi page N13 Kuang kerana telah memfitnah saya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada jelajah perpaduan sempena PRN Selangor di Sungai Kandis malam tadi. Sementara itu, penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdurrani menganggap tindakan undang-undang terhadapnya seperti menegakkan benang yang basah. Ia susulan dakwaannya bahawa Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyampaikan ceramah politik di masjid. Dalam satu kenyataan di Facebook, Ahmad Dusuki berkata sepatutnya Fahmi yang patut membuat permohonan maaf kepada Sultan Selangor dan seluruh rakyat di negeri itu kerana didakwa menggunakan masjid untuk berucap. Ahmad Dusuki berkata sewaktu tulisannya itu ditulis, dia belum menerima surat tuntutan itu daripada Fahmi. Dalam notis tuntutan itu, Fahmi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan menuntut antara lain penarikan balik kenyataan fitnah itu dan permohonan maaf secara terbuka daripada kedua-dua individu dalam tempoh 24 jam. Sekiranya kedua-dua individu gagal memenuhi tuntutan tersebut, pihaknya telah diarah menfailkan tuntutan saman fitnah di mahkamah terhadap mereka dengan serta-merta. Mengulas lanjut, Ahmad Dusuki pada satu hantaran Facebook berasingan menegaskan bahawa isu utama bukanlah isi kandungan ceramah politik, ceramah agama atau penjelasan konsert 1975 tetapi tindakan terhadap Fahmi.
Katanya polis sepatutnya cepat bertindak terhadap Fahmi sebagaimana cepatnya pihak polis bertindak kepada Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Noor sebelum ini. Seterusnya, ikuti kandungan berjenama yang dibawakan khas oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Kesihatan peruntukan kedua terbesar RM36.3 bilion, penambahan yang paling besar ketimbang RM32.4 bilion tahun lalu. Belanjawan 2023 telah menyaksikan sektor kesihatan menerima peruntukan kedua terbesar iaitu sebanyak RM36.3 bilion berbanding RM32.4 bilion tahun sebelumnya. Skim Perubatan Madani turut diperkenalkan sebagai inisiatif kerajaan untuk membantu golongan B40 dalam menampung keperluan kesihatan. Dr. Syaharum bin Mat Sharif, pengurusi Hospital Pakar Anur berpendapat penambahan peruntukan dalam sektor kesihatan ini satu langkah yang baik untuk masa depan negara. Dalam bajet kita lihat ada benda-benda yang baru. Doktor-doktor yang lama kontrak sekarang ni dah banyak dipermanenkan. Baru ni dia tahu dia dah absorb sebaru. Jadi dalam 3 tahun dia nak absorb the whole, dan ini adalah satu perkembangan yang baik saya rasa. Dari segi kemudahan kesihatan, rawatan klinik yang register dengan kementerian untuk mendapat rawatan kepada B40. Kita boleh kurangkan kesesakan di hospital ni, public hospital ni, dan ini adalah satu perkembangan yang baik saya rasa. Bermula dari 15 Jun 2023 sehingga 31 Disember 2023, Skim Perubatan Madani membolehkan golongan berkelayakan untuk mendapatkan perkhidmatan penjagaan prima akut di klinik pengamal perubatan swasta umum GP, dan antara rawatan pesakit luar kes-kes akut merangkumi demam dan sesama, cirit berit dan muntah, sakit kepala, trauma ringan seperti luka ringan dan lain-lain. Untuk mengetahui kelayakan dan maklumat lanjut mengenai Skim Perubatan Madani, sila layari belanjawan.muf.gov.my/manfaat. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.